Hey, welcome back to another episode of Outside In. Your go-to source for honest conversations about relationships and marriage. So if you are ready, let's go. Wah, Yeah. hari ni kita ada siapa ya? Kita ada siapa hari ni? Siapa saja? Lagi another day, another episode. And hari ni kita ada tetamu yang terundang, yang special sangat-sangat. Special sangat. Yes, dia banyak kerjaya dia. Dia banyak sokongan dia. Yes, dari orang Singapura especially. Yeah. Alhamdulillah. And, kita punya jiran ya. Alhamdulillah. And sebelum kita introduce kita punya guest untuk hari ini, this episode is brought to you by Your Renoworks. If you're looking for a reliable renovation company, contact Your Renoworks at 8383-7879. Yes, 8383-7879, or head on over to their socials on Instagram, TikTok and Facebook at YOURRENOWORKS. Betul, korang jangan lupa pakai kita punya promo code Outside In to get attractive prices. Macam water dispenser, air purifier and a massage chair. Yes, jangan lupa tau code Outside In. So get your dream home right now. Yay. Okay. Tanpa melengah masa lagi, let's introduce our guest today. Siapakah? Joy! Joy ataupun Afiq daripada kita punya jiran sebelah. Apa khabar Afiq? Apa khabar Joy? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum Temasek people. Waalaikumsalam. Itu dia. Temasek So, people. kita sangat bersyukur yang Joy hari ini berada dengan kami. Jadi sepatutnya kita punya episod ni direkod pada bulan lama juga. Oktober lah. Tak apalah, kita merancang, Allah lagi tahu. Tapi Alhamdulillah kita dapat bertemu lah dengan kita punya tetamu hari ni. And kita siapa yang tak kenal lah kan dengan Joy ni kan. Dulu video dia viral di TikTok. Tengok baju yang dia pakai tu lawa. Itulah baju dia punya design dia lah kan. Ya, betul. Maybe boleh introduce sikit siapa yang tak kenal siapakah Joy ni. Okay, boleh. Assalamualaikum Temasek people, and terima kasih Yan Farah sudi jemput. Tudos yang tak kenal cakap siapa sih ya Yan dengan Farah dipanggil kan. So saya Afiq Rafali, dikenali sebagai Joy, and I founder of baju yang saya pakai. Kalau Colony. bahasakan aku je lah boleh Boleh. baju yang aku pakai. So kalau I think kalau bukan cakap besar, tapi kalau pergi any fest ke apa-apa kat Singapore, rasa familiar nampak baju ni. Dia baju Temasek, Lion City and all the JC from Joy Colony. Terima kasih. Banyak supporter. I mean memang kita nampak lah merata-rata tempat mesti ada orang, satu orang mesti pakai baju dia. Alhamdulillah. And dia punya material dia sedap. And macam formula senang nak cam baju Joy. Macam ada lo, ni macam design Joy. Nama dia ada nombor 23 dia. dia. Betul. Ada tak istilah nombor 23 tu? No. Actually people thought 23 is Michael Jordan sebab tapi last year I start the business. So 23 tu 2023. So yang new JC ni semua 24. So 2024 lah. 24 punya series lah. Ya, betul. Baiklah. So adakah design-design baru yang akan dikeluarkan? For now is latest yang kita keluar last December Select Fest yang 2024 punya. And next might be Select Fest lah on March. New design juga. Yes, kita tunggu. Kita pun nak beli. Okay lah. Kalau ada fest apa-apa, Select Fest, Twilight Fest, apa-apa fest semua adalah baju Joy, insyaAllah. Dia handal bos ni tau. InsyaAllah. Tapi kita ada Joy pada malam ni. Kita nak tahu sedikit lebih daripada dia punya istilah, dia punya business dia sikit. Tapi lagi mendalam dengan dia punya relationship dengan isterinya yang sekarang berada di hotel tengah menjaga anaknya. Menjaga anak. Ini kalau bawa anak habis ni. Dah betul kata balik kot. Meriah. So apa yang kita tahu, Joy dah berkahwin berapa lama? This year 8 years. 8 years. 8 years. Alhamdulillah. And dikurniakan dengan satu cahaya mata. Ya, betul. Seorang anak yang sangat comel. Amin. Sama muka orang cakap sama, tapi kalau kau tanya aku tengok betul sama, tapi orang cakap sama. Kau cakap sama, terima je lah. Boleh lah. So
ada tak nak share dengan pendengar-pendengar ataupun sepatutnya Joy tentang bulan depan apa yang akan terjadi? I think the latest one is Celeb Fest lah. Celeb Fest saya akan join. If not wrong, end of the month March. On March. Okay. For now, hari ni recording ada kat Twilight. And next one, the latest one is next month. Sebab bulan depan agak busy. Kita tak ada fokus untuk baju sebab nak give birth yang kedua. Itu dia. Alhamdulillah. Give birth yang kedua. So kita fokus at my wife first. After that so baru fokus dekat kita punya business lah. Alhamdulillah. So kita tengok tau, walaupun dia memang usahawan. Entrepreneur apa dalam Melayu? Usahawan kot. Usahawan yang sangat bekerja keras pun bila masanya isterinya nak bersalin tu, dia make sure bulan tu tak ada orang kacau dia. Of course. Kalau I jadi isteri dia pun I macam you nak kerja, I nak give birth cek pasal je. Alhamdulillah. So congratulations Joy and wife and for the newborn, insyaAllah next month. Tapi semua dah plan lah, dah cara semua dah okey lah. Alhamdulillah. Cuma yang kedua ni kurang daripada yang first lah. Yang first excited lah. Yang kedua still excited. Cuma sebelum ni kerja and sekarang dah berniaga and banyak masa. Orang ingat berniaga ni banyak masa, tapi sebenarnya berniaga lagi tak ada banyak masa. Lagi susah. So insyaAllah semoga dipermudahkan lah next month. Of course tadi sebelum kita off cast kan, kita berbual dengan Joy jugalah sambil bersembang tu. Yang message, yang layan message WhatsApp semua dia sendiri tau. Betul. Dia ada admin ke apa? 500 lebih dan 400 lebih messages. Dia duduk berbual dia reply satu-satu 6-7 jam benda tu connection lah. Masa saya buat sendiri. And macam previous, kalau sebelum ni podcast saya cakap, kalau orang support saya, design lawa tu kita tak tepi, tu rezeki. Saya punya hard work. Tapi saya percaya orang support sebab saya. Apa yang saya ada sekarang ni, dia orang dah pernah follow saya daripada sebelum saya berniaga. Daripada saya main-main is just content creator, main-main macam tu, dia orang dah follow. And rezeki ni datang macam ni, dia orang support saya, dia orang saya nak connection dengan dia orang. Tapi memang betul to the listener yang support saya layan WhatsApp tu memang 5-6 jam. That's why kadang-kadang kalau saya tak reply tu means saya buat kerja luar, saya tak nak buka WhatsApp tu, takut miss out. Sebab order saya deliver dekat Singapore, saya takut miss out dan customer tunggu lama and service tu dah tak cantik lah. Orang dah support kan, kita bagi the best lah. Jadi harap faham lah ya. Kalau order tu lagi-lagi, kalau design baru keluar mesti memang whack lah. Ribut. Pisang goreng. Pisang goreng. Okay, so apa kata kita masuk lagi mendalam sikit? Okay, boleh. I nak tanya soalan. Dia sebelum kita recording kan, tadi petang kata malam ni anak tanya Joy macam-macam soalan. So bertabahlah ya badaku. Tak adalah stres sangat. Tak, okay Cuk. So kita tahu yang dulu bila you kerja dekat Singapore kan, you masa COVID you tak boleh balik, of course kan, tak boleh balik kan. So during that time macam mana tu you masa tu dah kahwin kan? Betul. Dah kahwin tapi belum ada anak. So I think COVID 2 years I lockdown kat sini. 2 years I lockdown kat sini and my wife still working at Malaysia and saya kerja kat Singapore. Firstly ingat 2 minggu pun. Semua orang ingat 2 minggu je kan. So and first tak salam mak bapak, tak jumpa mak bapak. Cakap just dekat telefon cakap saya anak kedua. Dia cakap Angan nak pergi Singapore 2 minggu je kan. 2 minggu je, lepas tu kita balik, dah settle up everything, balik. Tak tahu dah 2 tahun. 2 tahun 2 tahun saya tak balik. And 1 tahun jauh dengan wife, 1 tahun lah. 1 tahun lebih gitulah. Gitu. So masa tu masih kerja kat McDonald lagi? Betul. Saya kerja dekat McDonald. First job and until the last lah. Sebelum berniaga ni lah kan? Sebelum berniaga, betul. Kita tarik balik sikit. Bila time kerja kat McDonald tu kan, bila kita dengar your interview dengan Common Folks, you cakap pasal your punya schedule nak masuk JB, nak balik Singapura. It's not
an easy thing. Pasal masa tu memang tersuntuk lah kan. Betul. How you jaga your relationship dengan your wife at that point in time, sebelum COVID ni? Sebelum COVID memang tak ada masa. Tapi for me masa saya kahwin saya dah management still ada masa. Cuti dia banyak lah. Cuti dia banyak. Tapi untuk kerja pagi macam tu aku ni one of the I think tak boleh tidur malam lah. Tak boleh tidur. Tak boleh tidur malam lah. Jadi kalau shift pagi tu still ada masa dengan wife lah, jalan-jalan kan. Still ada sebab duduk berdua. So masa tu banyak, and balik kerja still boleh berborak apa semua. Cuma tak ada isu lah untuk aku masa kerja Singapura untuk masa tu. Cuma ni kalau nak pergi jalan-jalan tu kena plan early. Tapi yang tak best kalau ada wedding apa-apa kita tak boleh nak pergi lah kan, sebab minta cuti sebulan awal. Untuk aku masa tak ada, cuma penat je lah. Penat everyday travel kan. Kena gerak 2-3 jam awal kalau kerja pagi. Kalau shift pagi, kalau shift tengah hari tak jam, tak sibuk, setengah jam awal pun dah okey. Tak ada masalah. Bila boleh pasal kita for me lah personally, I tak kenal sangat dengan dia perjalanan antara your place pada ke tempat kerja tu. Berapa lama dia punya journey dia tu? Untuk daripada custom pergi tempat kerja is 15 minit only. Sebab last store is Anchorvale, Sengkang. Anchorvale, the best store the best of the best lah. So 15 minit, tapi daripada rumah nak pergi custom pun around 15 minutes. That's why 30 minit early dah okey dah untuk tak jam. Tapi untuk pagi punya shift yang bergaduh teruk punya mesti kat dia punya custom mesti ada orang ketuk helmet. Itu perkara biasa. Lagar motor tu dah perkara biasa. Itu 2 hour early or 3 hour early lah. Actually 2 hour early, 3 hour early bukan sebab takut apa, takut benda tak dijangka. Kadang-kadang sistem down lah. Kadang-kadang jam, kadang-kadang tak. Kalau jam tu yang paisi sikit lah. Lambat lah. Lagi management kan. Lagi management. Dah pagi tu saya nak kena buka kedai. Kalau lambat siapa nak buka Dia yang patut the first person tu datang ke store tu kan. Tapi memang pernah terlambat lah. Maksud dia macam kerja pagi, shift pagi, tapi tak sedar tidur. Sedar-sedar dah kedai patut buka pukul 7 pagi, tapi sedar pukul 6 pagi. Aduh. Then masa tu if not wrong Compass One lah. Masa tu kat Compass One Sengkang. Buka kedai tu pukul 10 pagi. Aduh. Kru-kru dah tunggu semua kan. Kunci dengan kunci seorang je yang pegang kunci dengan yang closing manager. Closing manager pun malam dah closing tidur apa. Telefon tak angkat. Tak nak kena redah juga lah. Custom dah redah berapa lama. Lalas 10 pagi pukul 7 tu peak period lah kan. Daripada pukul 5 sampai 11 pagi. Uish. Peak period untuk yang kerja 5 sampai 11 pagi. Motor lah. Itu baru motor baik tau. Kalau kereta pun boleh tahan juga. Kereta 11 pagi dah okey. Santai. Untuk motor memang tak habis lah. Macam lembu. Tak suruh. Dia banyak counter kan. Dia suruh masuk sini, kita masuk sini. Dia masuk sini, kita masuk sini. Tinggal chop aja. Macam lembu. So time macam tadi Joy kata, bila boleh cuti tu memang bagus lah. Time kerja McDonald ni kan. Tapi bila ada tak masanya bila macam you kena kerja bertungkus lumus, habis tak boleh cuti, manpower down ke apa, habis isteri pun masa lah. Ini last sebelum berhenti tu. Last sebelum berhenti saya punya post is first assistant. First assistant ni general manager, boss dekat store tu. Saya nombor 2 lah. So memang masa tu tak ada. Kalau shift pagi 4 pagi gerak dari rumah, masuk kerja pukul 6. Besoknya pukul 4 pagi saya masih dekat tempat kerja ni. Dia punya komitmen untuk kerja tu. Sebenarnya satu, kalau kru tak cukup, kita yang take over. Then kita dah take over, dah penat, paperwork lagi nak buat kan. Jadi benda tu memang 3 month 4 month sebelum saya berhenti tu memang benda ni jadi isu lah.
Dia Dia dah tahu nak habiskan kasih kau-kau jadi isu maksud dia macam wife tanya, kau tak nak balik ke kan? Banyak sangat ke kerja, tapi sebabkan komitmen benda tu, tapi ada orang faham, ada orang tak faham. Tapi sebab komitmen terpaksa lah. Sebab kita ada mulut nak kena suap ada mulut kena suap, ada duit nak kena ni kan, nak hutang nak bayar apa semua. Jadi nak tak nak memang Kena bagi kerja. kena kerja bagi sacrifice lah. sacrifice lah. So bila dah habis tu 3-4 bulan tu, ni masih COVID lagi kan? No, dah habis. last lah 2023 lah. Wow, memang susah lah kerja kalau shift macam gini kan. Kadang orang Malaysia tak faham, Singapore dia punya fast food dia memang lain macam lah. Lagi McDonald lah memang dia punya crowd dia non-stop lah. Lagi-lagi tempat non-stop. neighborhood ni kan. Tu boleh, pasal dia boleh layan 500 messages. Dah biasa So bila sebelum COVID tu, memang antara you and your wife, pasal your wife understand lah you punya kerjaya, you punya shift work tu macam mana. Macam mana apa benda macam mana. Dia faham lah. Dia faham. So nak cakap, to you it's memang penting lah ni habiskan masa dengan keluarga. Dia punya sacrifice kerja, tapi bila time dengan isteri tu, that time masih belum ada anak lagi kan. So time dengan isteri tu memang you have to give time to your wife lah kan, no matter how difficult your work is. Tapi kita pun faham lah benda tu. Diorang kerja nak kena faham situation lah. Dia bukan dia kerja dekat dalam Malaysia sendiri tau. Dia nak kena redah jam every morning, and then dia punya position pun manager, bukan just kuli-kuli, you know. Kuli-kuli. So ada tanggungjawab tu. Betul. Kalau tembus, kadang untuk orang-orang Malaysia yang husband dia kerja Singapore, ada bapak dia kerja Singapore, kena appreciate benda tu, sebab bukan senang kerja. Dia punya travel tu yang penat. And dia buat tu untuk keluarga sendiri, nak support nak support keluarga sendiri. And travel tu memang, kalau siapa yang mengalami je tahu. Sebab penat. Pagi 4 pagi nak gerak sampai rumah, mungkin might be habis 4 pagi dah penat reda jam, nak kena kerja lagi. Tapi yang 4 pagi kadang dia masuk kerja pukul 9 pagi, dia gerak awal, tidur dekat bawah flyover tau. Untuk kalau macam ada perasan motor Malaysia, dia parking kat tepi highway, dia tidur bawah flyover. Dia masuk kerja, dia nak lepaskan jam. Dia masuk pukul 4 pagi, dia nak lepaskan jam je. Then after that, sebelum masuk kerja ni, ada masa. Kalau Islam, after solat subuh, dia tidur kat Woodland tu, Masjid Woodland, dekat Masling, Anur. Kalau non-Muslim, dia akan pergi bawah flyover, park dekat Woodland tu, ada tepi laut tu. Okay. Dia yang betul-betul kat tepi tu kan. Kalau ada masa naik motor pagi-pagi pergi tengok. Dia akan letak kotak baring tidur. Betul. Dia punya suffer dia, orang Malaysia yang kerja kat sini untuk duit lebih, untuk keluarga, untuk duit lebih, dia sanggup masuk awal lah untuk nak elakkan jam tu. Dia akan tidur lah. Itu rehat mesti tidur punya. Dia kotak tu memang gatil orang lah tu. Tapi nampak dia punya, I think macam dia kata, ada mulut nak suap. Dan dia punya responsibility dia, tanggungjawab dia sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa kan. Tak boleh nafikan lah dia punya sacrifice ni. Lain macam lah. Tapi bila Joy kerja McDonald's tu, adalah terfikir macam, takkan aku nak buat ni untuk selama-lamanya. Sorry. Adalah niat untuk, ni sekadar macam untuk masa ni lah. Aku kerja ni, sacrifice sikit, tapi lepas ni I will do something else. Gitu. Masa yang saya kerja 9 tahun lebih lah. Dekat 10 tahun. Same company, McDonald's. Tapi dia benda tu rasa selama 9 tahun tu akan rasa lah. Bangun pagi 3 pagi orang tengah tidur, kita bangun nak pergi kerja. Terfikir tau, sampai bila je sampai bila aku nak macam ni kan. Gaji memang sedap lah, besar, mampu, ada lebih lah. Tapi sampai bila, macam terfikir kalau bangun pagi lagi lah, bangun 3 pagi tengok hujan lebat, nak pakai raincoat pergi kerja. Tu yang terdetik sampai bila. Sampai bila pun nak berhenti 9 tahun juga. Itu bukan biasa. Itu bukan biasa. Then after that, kita benda ni rezeki apa yang saya dapat sekarang ni, apa yang korang tengok ni sekarang ni. Benda tu jadi lepas dah terlalu penat. Lepas yang tadi cakap yang 4 month previous yang stay back kan. Then ada
macam rasa ada yang tahu cerita ni. Sebelum ni ada yang terjadi, aku tak ada rumah, kereta, Tempat tidur kat dalam kedai kan? tidur kat dalam kedai yang sekarang yang korang pernah walk in tu, kedai tu aku tidur selama 3 bulan 4 bulan untuk recovery back aku punya financial semua, and toilet kat luar tu. Itulah, mandi semua kat luar kan? Mandi semua kat luar. Macam mana anak bini aku boleh mandi kat luar. Then kita recovery back semua. Masa start tidur kedai tu masih kerja McDonald, and kita set up kedai tu. Set up kedai tu untuk future lah. Aku planning nak berniaga, and masa tu first ingat nak berniaga cap je. Sebab aku suka pakai cap kan. And then after that kita macam mana dah tak teringat ada influence daripada ada satu influencer tu lah, jual JC, dan kita try. Alhamdulillah sampai sekarang ni rezeki dia dah jadi. And masa sebelum ada duduk kat kedai tu, aku pernah cari hotel untuk duduk. Tak ada tempat tinggal ni. Masa tu still tumpang rumah mak, tapi macam aku tak selesa kan nak tumpang rumah mak. Then aku balik kerja overnight malam tu balik pukul 7 pagi keluar dengan wife pula cuti. Aku round 1 JB cari hotel yang boleh long term punya. Cari hotel yang boleh long term sebab rumah dah tak ada. Rumah yang aku kena keluar tu ada isu lah. Ada isu jangan terpaksa keluar. Lalah aku planning macam tu je, cakap tak payah, kita cari kedai, kita tidur kedai temporary lah. Bagusnya wife aku ni jenis yang jenis rainbow, tak kisah lah. Dia ikut lah aku. Sebab dah lama aku dengan dia, kalau termasuk kawan, aku rasa 20 tahun kot. Nak dekat lah. Sebab kawan dengan dia je time sekolah. Tak, belajar. Kawan dengan dia je dah nak dekat 10 tahun. Macam tu. Kawan nak dekat 10 tahun daripada belajar. Belajar college, kawan daripada 10 tahun, macam-macam lah. Duduk KL, macam-macam benda dah jalan, and macam-macam dia terima aku ni. Tak apalah, aib lah dia. sebab benda ni influence kepada yang baru nak rumah tangga apa semua kan, baru nak struggle. Sebab struggle rumah tangga ni tak semua boleh rasa tau. Tak semua boleh tahan. And aku ni degil, orang cakap buaya. tapi dia masih terima lah. Itu zaman masih muda lagi. Kalau nak cakap kuatnya wife aku ni, buaya aku ni tahap kalau kira-kira 8 orang kantul. Dah 8 orang kantul ni. Masih muda. Masih muda, and dah tua pun ada, tapi dia masih sama lagi dengan orang yang sama lagi. Macam mana dia boleh bertahan dengan aku tu kan. Itulah aku respect dia. Sister. Yes. So bila nama isterinya siapa? Nasha. Sis Nasha. Okay, kita tarik sikit pasal time yang you dah tengah tinggal kat dalam kedai tu Apakah macam you cakap Nasha ni dia macam rainbow, semua dia okey je kan. Tapi apa yang buat perhubungan antara kau dengan isteri kau tu kekal walaupun tengah tidur kat dalam kedai? Datang dah ada anak Masa kat kedai dah ada anak. Aku rasa sebab masa kita orang kalau cerita sebelum kahwin masa aku nak tunang pun jadi masalah. Isu dia macam parent aku ni one of yang tak percaya lah kalau aku nak tunang. Cakap boleh kau ni nak jaga anak orang lah apa semua. And masa nak tunang aku ingat lagi, aku set first date macam date tu dah ada. Okay, lepas tu baru planning dengan nak jumpa parent aku lah. Aku cakap aku dah ada date ni, tempat dah tempah apa semua. Parent aku tak setuju. Tak setuju, cancel tau. First tunang aku dah paiseh, alamak macam mana ni Tapi kita compile, pujuk kita set new date lah. Then first tempat tu burn, kita buat tempat baru. Duit yang masuk deposit semua burn dekat tempat tu. Then sebab parent aku tak percaya aku kan. Masa tu cakap boleh ke kau ni. Then after that second aku percayakan. Then dia cakap okay, tak ada masalah. Dan kita runang kahwin. And aku boleh share benda ni. Kadang-kadang dulu aku buat content, aku banyak share pasal relationship ni tau. Sebab first video aku viral is aku bawa wife aku masa tu COVID, wife aku pregnant. Nampak dekat bawah Kalang punya jambatan tu, kat stadium tu. Kat stadium tu hujan lebat, dan aku just random je record sebab dia nak pakai raincoat kan. And video tu over million, 2.2 or 3.2 million viral sampai Malaysia Metro apa semua. After that orang duk tanya, dan aku reply
new Gen Z nak buat start kahwin apa semua. Aku banyak buat konten macam tu lah. Sebab aku percaya aku punya cerita ni boleh buka mata yang baru nak start lah. Sebab aku masa kahwin, aku mau kepada enjoy muda. Dalam muda enjoy je, tak ada duit simpan. Kahwin habis duit banyak dekat masa kahwin, and aku cuma readykan rumah. Aku tak terfikir nak beli barang kat rumah tu. Barang rumah semua lain. Aku lain ada harga rumah, dia kan? aku ada rumah, then aku ada TV dengan tilam single tu. Aku rasa 1 tahun lebih, 2 tahun lah aku Tidur kat tilam. Tidur kat tilam dengan bini aku. Bini aku okey, tak ada masalah. Dia boleh hidup dengan aku tau. Tilam tu, then kita sikit-sikit beli rumah. Then aku punya silap percaturan aku, wife aku previous is SA, sales assistant, jual kereta. Korang tahu aku jual kereta ni gaji besar. Aku kerja Singapore, and aku punya kesilapan aku suruh dia berhenti kerja lah. And dia dah ada komitmen dia sendiri, and aku suruh dia berhenti kerja, and dia komitmen pergi kat aku, and benda tu stress selama 2 tahun lah. Banyak. Memang 2 tahun tu aku stress nak recovery balik hidup. Rumah aku cuma ada TV dengan tilam. Kita hidup dua lama sampai rumah tu dah penuh apa semua. After dah okay back, then lockdown. And dia punya dugaan dia memang banyak dengan anak belum ada. Masa tu masa 3 tahun tak silap aku. 3 tahun 4 tahun macam tu aku dah kahwin, anak tak ada. Dia banyak memang dugaan dia macam tu. Sebab tu aku cakap bini aku ni Rainbow, dia bedal dia. Kalau kau tanya, kalau ada certain yang betul sekarang punya Gen Z ni, kalau ada yang perempuan dah mata air, boleh. Kalau contoh lelaki kau macam betul-betul nak recovery back hidup macam tu kan, ada tilam single, ada ni, aku rasa dah kena tinggal lah sial. Agak-agak dia cakap menyesal sial. Dulu ada orang lagi nak kahwin dengan aku feeling kau pula kan. Faham. Panas punya tu. Betul lah. Kadang-kadang memang tak semua boleh terima kenyataan lah. Mungkin dalam segi kesusahan tu tak ada orang boleh terima. Memang ada yang boleh, ada yang tak boleh. So of course sebagai tips bila let's say you pilih you punya partner tu, boleh tak you terima dia punya kekurangan, boleh tak you boleh terima dia punya struggles yang dia go through, nak kena struggle sama-sama. Tapi the thing I rasa ramai orang fikir macam kalau you dah kahwin, you bina hidup baru macam senang gitu. Tapi memang kena percaya. Betul. Yang orang tua cakap 5 tahun pertama tu dugaan kau. Aku punya dugaan aku 5 tahun pertama financial, anak. Kalau kau tanya aku, anak tu aku tak rasa, dugaan aku tak dapat lah. Sebab selepas apa yang aku lalui ni aku baru terfikir, sebab tu Allah tak bagi aku zuriat dulu 5 tahun ni. Kalau aku macam mana aku nak jaga anak aku dengan duit? Tak ada. And firstly, and after that COVID kan, bini aku jauh. And itu lah, kalau firstly memang fikir, dugaan aku anak tak ada orang lain kan. Anak ni memang isu sensitif lah. Kalau kau tak ada anak, orang balik kampung, belum ada anak ke? Itu bukan biasa. Aku dah lali lah benda tu. Jawapan aku cakap tanya kat atas je lah. Kita jaga kat atas. Dia boleh kasi jawapan. Tadi yang tentukan kan. Betul. Tapi betul lah. Kalau banyak benda yang perkara yang berlaku dekat kita punya kehidupan ni kan, bila kita dekat dalam situ, masa tu kita macam nak terima, nak telan tu susah sikit. Tapi bila dah a few years kan, tapi pandang balik lah, pandang balik macam okay, sekarang baru faham kenapa. Allah is the best planners. Betul. Kita tak boleh memang sebagai seorang manusia, siapalah tak bedek lah kalau kita cakap ni kita tak ada rasa apa-apa. Mesti ada rasa dia punya kesakitan dia. Betul kan? Rasa. Kalau orang tanya tu memang rasa kalau orang tanya. Sensitif lah kan. Sensitif. Benda tu sensitif. Memang kalau orang yang dah kahwin tak ada anak, aku memang faham sangat lah apa dia punya rasa. Sampai wife aku cakap nak buat IVF and nak cari anak angkat. Aku cakap nanti sabar. Aku cakap aku percaya benda ni Allah tu tak nak bagi aku anak awal-awal tu sebab apa lah. Ada benda yang jadi and COVID, lepas tu aku buat perangai lagi. Buat perangai perangai kat Singapore kalau aku tak tahu apa jadi lah masa tu. Then kalau benda tu, kalau aku ada anak, apa jadi dengan family aku masa tu kan. Benda tu memang dah tertulis lah.
Dia punya susunan tu semua Cantik, ada. Cantik. Memang Very cantik. cantik lah. Betul. Sampai sekarang daripada tak ada susah nak dapat anak, kan dah Dua. insyaAllah lagi dah kedua tau. Alhamdulillah, tengok kan. rezeki. Kira memang diaturkan dengan baik lah. Betul. Okay, I very curious about something ah. Hmm. I nak tahu kalau ada perbezaan antara perkahwinan dekat Singapura dengan perkahwinan kat Malaysia. Dia punya step ke apa? Step-step dia lah. Step-step Untuk Malaysia Merisik tu. Merisik tu. Ya, Singapura Merisik ada Merisik. same Merisik tapi ada orang langkah, ada orang nak betul-betul orang lama cakap ikut step Merisik dulu jumpa apa semua. After that ada kasih pantun tak? Itu Pantun. kadang-kadang ada lah. Pernah nampak video orang kasih pantun kan? Kadang-kadang after that ni tunang then majlis lah. Majlis but untuk Malaysia I think just budaya lah. Kalau Malaysia kalau JB ada country is different lah. Kalau JB untuk lelaki luar nak datang majlis tu on that day majlis dah start ni ada tol Tu hadang. hadang berapa tol ada nak kena step. So setiap tol tu nak kena bagi ampau. Betul. Kalau dah dapat tu JB itu just JB not Malaysia lah. Just JB je ada tu. Kalau perempuan tu daripada JB kan ni saudara mara dia duduk sini panggil lah apa segala semua panggil. Tu dan Singapura pun ada majlis yang ada hadang juga. Tapi tak berapa banyak tu lah. Mungkin kadang tengok juga family dia macam mana. Ada yang sampai 3-4 ada anak-anak dulu, lepas tu makcik, lepas tu pakcik. I think that one is the Southern punya style lah. Southern punya style lah. Ini kalau tunang selalunya orang Malaysia berapa tahun? Dia depend is family lah. Kalau kali itu tapi ada yang 7-8 tahun tak kahwin lagi. Tunang 7-8 tahun. Tunang tapi dugaan tunang tu berat. Betul. Aku punya dugaan tunang pun berat. Tapi tak kahwin. Sama lah, still sama lah. I think still sama. Just on that day masa wedding yang mungkin a bit different lah. Singapore dengan Malaysia. Banyak similarities juga Banyak lah. similarities. Pasal kita semua budaya Melayu lah. Ya, betul. The culture. Majlis tu buat dekat mana selalunya? Biasa rumah tapi sekarang orang dah malas nak buat kat rumah. Rumah ni dia ada kendarat dah macam rewang makcik-makcik kan. Betul. Dia orang malas nak buat kat rumah sekarang ni. Nak kemas rumah. Dengan makcik masak ni lebih pada tapau makcik dia orang balik. Bukan bagi orang balik kan. Sekarang ada easier ambil catering, ambil A to Z catering buat kat ni Dewan kan. Sekarang dah budak-budak yang dah muda sikit buat modern sikit lah. Modern dulu je ada bunga sini, bunga ada duit tu. Kendarat. Kendarat je. Yes. Jadi tapi makcik-makcik tu lebih pada tapau. Lebih pada tapau. Tapi kalau majlis dekat Malaysia, I dulu pernah pergi macam best juga. Macam rumah, lepas tu ada halaman kan. Dia orang buat majlis kat situ. Kalau tentage. Ya betul Kemal. Kalau tak hujan okey, kalau hujan melecah. Betul juga. Melecah. Dan penat dia nak after the majlis nak kemas tu. Dia punya culture dia, budaya pengantin malam nak kena basuh kuali. Basuh kuali. Pengantin basuh kuali. Ya betul. Banyak-banyak kuali dia kumpul. Ni untuk pengantin malam ni basuh. Laki bini basuh. Dari mana siap. tu Ya budaya betul. Betul at Malaysia. That is for macam orang lama punya lah. Dia ada rewang dekat tempat kan. Then barang-barang rewang is based on kampung ni dia letak kat dewan. Ni untuk barang rewang, kalau ada siapa nak pakai, orang kampung ni pakai. Dia ada macam dia ada best, maksud dia specialist untuk masak kahwin punya. Satu orang satu kampung ni akan ada orang ni, kampung ni ada orang ni. So services semua sama lah. Still same lah. Kalau jenis yang tak bercampur kat kampung, tak bercampur, habis kesusah kahwin tu. Interesting kan, satu kampung ada semua orang but use the same sekarang dah ulu-ulu Felda still use that macam tu lah. Kalau tahun dah tak ada dah. So, makin lama makin dah lupa lah. Dia orang nak buat grand sekarang. Nak kat hotel lah. Kat hotel. Dia tak tahu lepas kahwin tu. Betul ya, adik-adik. Ikut kemampuan ya. Jangan nak grand pasal nanti susah. Macam Joy sendiri kata kan tadi, dia cuma fikir pasal ada kat rumah je. Dia mengaku lah. I mean you mention yang you rasa you memang silap langkah lah, kan. betul. So memang planning untuk wedding ni, untuk wedding je
tu adalah permulaan kita punya rumah tangga. Ada lebih daripada just a wedding lah. Ya. So jangan, kalau boleh jangan habiskan semua savings awak semua kat wedding lah kan. Seumur hidup bro. Hidup hingga ke jannah tu. InsyaAllah. Wedding tu bukan pengakhiran lah. Dia macam just the start, you know. So if your whole focus is to save up for the wedding, then nanti kalau habis wedding macam mana dah tak ada duit. So I think for the younger generation, kita dah buat mistake tu kan. Jadi kita nak bilang korang lah, jangan make the same mistake. Make sure you have some savings even after the wedding. Zaman social media, tengok sedar. Kau tengok, oh dia ni buat gini, aku pun nak buat lah. Lagi wow, nak buat lah. Apa? Keren. Wow. So bila okay, dah lepas kita dah berbual pasal wedding kan. So sekarang ni okay, kita tanya pasal satu topik yang hangat ni. Okay. Hantaran. Antara dah. Hantaran, macam mana korang place hantaran tu? Ada kat dia punya nilai dia berapa? Dia depend pada parent perempuan tu lah. Dia depend pada parent perempuan tu. Kalau betul yang demand yang ada yang macam berdegree lah. anak aku, kau boleh ke tanggung anak aku macam tu? Depend. Untuk aku alhamdulillah, parent wife aku memang get close dengan aku lah. Dia tak kisah berapa that dapat, kita bagi yang janganlah sampai tak bagi. Untuk aku tak silap zaman aku 15k macam something like that. 15k. But bukan 15k bagi tu macam tu kan. Ada budi bicara dia lah. So benda ni tak boleh nak cakap macam mana, dia depend pada parent. Kalau parent tu supporting, okay, kena yang betul-betul pasti kan. Saya besarkan anak aku hantar dia pergi universiti 40,000. Ada yang betul-betul kau ada 40,000 kau kahwin, kau tak ada kau pergi cari. Ada juga. Then ada yang tanya kau kerja apa. Kau kerja apa? Kau kerja apa ni yang masalah ni. Tapi kalau orang nak kahwin ni cakap bila kahwin ni pintu rezeki terbuka. Tapi tak semua. Kedua hal tu Mungkin dia punya pintu dia ada lock ketat sikit lah. Lambat sikit. But benda tu kena daripada awal lah. Kita yang dah kena ni kena boleh cakap lagi kan. Boleh nasihat lagi. Kalau dia baru nak start tu boleh dengar. Kalau nak dengar kalau percaya. Kadang cakap benda ya je macam tu. Tapi kita yang alami ni. Betul. Dah pernah mengalami. So kita share lah kita punya experience ni. So kalau the best is simpan je duit tu. Dah start kerja, simpan je. Tak tahu, mungkin dia minta hantaran lebih, tak apa, ada kat belakang. On the wedding kalau ni ada 50,000, jangan habiskan 50,000 lah. Itu je. Ingat tu ada rumah, kena bayar rumah, bayar. Dah beli rumah, nak kena beli furniture kan. Betul. Kadang-kadang dia orang terfikir apa, okay aku spend 50,000. Kalau kita punya budaya, wedding ada salam keruk tu, salam keruk. Salam. You know the salam dalam ada duit. Duit salam. Dia orang fikir nanti ada salam keruk apa. Itu kalau balik modal. Kalau tak balik modal dapat. Kalau dulu punya dulu punya cerita sebab dia punya modal pun bukan besar. Pasal dah ada benda-benda yang kat dewan tu semua. Betul. Dulu orang lama punya kalau buat kat kampung modal besar, modal kemah, modal pelamin, baru berapa modal makanan dan berapa mungkin benda tu balik modal. Tapi bila kau dah pilih untuk buat dekat hotel, kau ingat boleh datang balik. Rasa rugi je. Itu pun my mum advise me dulu bila nak kahwin tu. Dia dudukkan I, lepas tu dia cakap, okay, jangan harapkan duit salam. Atau dalam bahasa dia, salam keruk. Salam keruk. Jangan harapkan salam keruk. Just ikhlaskan apa-apa yang you dah bayar ke apa, just ikhlaskan apa-apa yang dapat balik. Jangan harap salam. Yes, because macam Jah cakap lah, macam dulu mungkin in Singapore kita punya packs boleh 1,000. Lepas tu buat bawah blok, boleh lah balik modal kan. Tapi sekarang dah budak-budak kita dah buat dekat venue, dekat hotel and things like that. And then dulu pun lagi the COVID punya season. Macam mana nak balik modal? Berapa pack orang tak datang tengok Zoom. Tapi orang suka COVID kahwin. Modal tak banyak. Itu yang bagus. I think COVID ni mengajar kita lah. Only do the necessary things. Benda yang keperluan je lah. Jangan nak berlebih-lebih lah. Yeah, I think COVID really help to macam
pull back our community. Yeah. Sebab it was at that peak kan, semua macam 1,000 packs. And then Sekarang dah ada that mindset. Stereotype. Ya. Lepas tu COVID datang, ambil kau. Back to basics. Pasal memang kan kita ni diwajibkan untuk tak mau membazir, tak mau apa nama dia, buat yang ikut kemampuan. Betul, ikut kemampuan. Tak boleh riak lah. Serang cakap lah, tak boleh riak lah kan. Jangan buat untuk social media lah, tak payah. Tak payah. Tapi kalau mampu nak buat, silakan. Kalau mampu boleh. Kita bercakap je lah. Betul. Sebagai seorang suami yang dah berkahwin 8 tahun ni kan. Okay, apa yang paling penting antara 3 kasi you ni wedding, rumah ataupun holiday? Bila kahwin. Rumah sebab kita nak duduk rumah tu kan. Rumah nak duduk. And benda ni kenapa rumah, sebab mungkin kalau kau kerja balik kau nak kena balik rumah ni masalah kan. Sebab first kesilapan aku is I'm into car scene, main kereta and sebelum kahwin aku all out lah main kereta ni kan. Duit habis kat kereta je, tak fikir dah rumah ni kan. Nak beli barang rumah ada, tapi aku balik macam tu kan. Balik bujang kan, tengok TV, balik tidur macam tu kan. Kereta dah all out. And silap aku kat situ, tak penuhkan rumah. And suruh wife aku berhenti kerja. And aku percaya benda ni rumah. And kalau kau cakap tak apa lah, duduk parent aku dulu lah. Rumah parent aku ada. Tapi bila kau dah kahwin, benda tu akan jadi lain lah. Kalau kau jangan cakap macam contoh kalau isteri kau minta kau jom lah kita duduk rumah lain, kau jangan fikir awak tak suka mak bapak saya ke. Tapi kau kena faham kau sebagai suami, benda tu is privacy lah. Walaupun kalau mak kau cakap tak apa duduk rumah mak dulu, jangan lama-lama benda tu jadi macam kita tak nak sampai relationship kau jadi bercerai-berai sebab kau tak pindah rumah. Kau duduk rumah mak tua kau kan. Bahaya sebenarnya. Kalau boleh memang Islam pun dah cakap, kalau kau pergi kursus kahwin pun dah cakap kalau boleh keluar daripada rumah mak bapak kau. Dah kahwin. Benda tu memang important lah. Kau jangan fikir rumah tak ada, rumah bapak aku ada apa. Betul. Diorang dah besarkan kita sebagai anak diorang kan. Tapi kita dah kahwin, takkan nak susahkan diorang lagi kan. Masih nak duduk. Benda tu macam privacy kau dengan wife kau. Wife kau mungkin still hormat, tapi selesa tu tak ada tu. Lain lah, selesa. Takkan nak bongkang depan TV je. Nak duduk dalam bilik salah, nak tengok TV salah, nak begini salah. Dan benda tu kalau walaupun mak tua kau tak tegur, tapi kau kena faham sendiri benda tu. In the future akan jadi isu punya. Confirm. And also Ustaz Maaf kita pernah berbual dengan dia kan. Dia cakap memang tanggungjawab tu satu, tapi lagi satu tu is like privacy lah. Privacy is very important. Memang ada tempat duduk, you dah siapkan technically tempat duduk, tapi you also nak kena go deeper and understand that it's not just about having a roof on top of your head. It's about your wife's punya keselesaan. Sebab kau baru nak build the relationship. Sebelum ni kau belum kahwin. Sebelum ni just kawan, dating, keluar kan. And now nak kena duduk satu rumah, and kau nak kena faham ni faham ni kan. Kena faham satu sama lain. Kalau ada parent kau macam mana kan. Macam mana kau nak build the relationship yang kau nak get close. Sebab nak lama ni kan. Kalau ada rezeki panjang umur, lama ni kita umur hidup ni. Lagipun bila kat rumah, bila kita menumpang kat rumah walaupun parents kan, kita kena kasih perhatian kepada diorang, kepada isteri kita. So dia punya attention dia divided tau. So bila kat rumah sendiri, kita pun I pernah tinggal rumah mak dia lah kan. So beza juga. Bila rasa dia lebih beza. Memang bila dapat rumah sendiri lain dapat rumah sendiri macam ni rumah rasa macam selesa. Tak apa, kau 12 tengah hari tak ada masalah. Cuba tak ada orang ketuk pintu, pukul berapa tak bangun. Anak betul lah. Memang boleh rasalah dia punya kebiasaan dia. And tapi kita juga understand kalau korang belum mampu, jangan susahkan dirilah. Memang boleh stay with your parents for a while, but understand that bukan long term lah. Bukan long term. You have memang the keluar, best is to have your own house lah. That's the best option untuk sebagai seorang suami, untuk menghadiahkan sebuah rumah lah in a way kan. So
Lagipun macam Joy pun kata, kalau mak pun ajak datang, semua ngam ke apa, mesti ada je. Akan ada. Kalau tak percaya memang benda tu akan jadi. Confirm. Dia tak semua not everyday Sunday lah kan. Dia macam you can feel it kalau you hari-hari dengan, especially kalau you dekat rumah your parents kan, in-laws, and then macam makin lama tu macam Joy cakap makin tension. Tapi kalau you dah dapat rumah you sendiri, macam tension tu macam dah tak ketara sangat. And then every time you visit your parents kan, it's all macam happy memories. Ya, betul. Lagi dah rindu kan. Kalau dah tinggal sama-sama, bangun pagi, tengok muka, tidur, sebelum tidur tengok muka, nanti macam ada this tension lah makin lama. So kalau you dah ada rumah sendiri kan, nanti mak, I datang malam ni, datang dah happy-happy, tu balik. Gitu. Just keep the relationship. Ada pernah nak share tak, ada yang ni, kenapa kita ni semua sama rasa tak boleh tinggal kat sana. Takut ada buka air pula. Tak ada, tapi benda tu memang faham sendiri sebab kita kalau tak percaya, kalau macam benda tu dia sharing sharing. Dan kalau dah wife tu hint cakap bila kita nak ada rumah tu kau as husband nak kena usaha. Tapi benda ni kalau kita cakap, orang akan cakap takkan tak ada rumah tak boleh kahwin. Boleh, tak ada masalah benda tu. Tapi kalau boleh kau sediakan benda tu. Sediakan sebelum kahwin, kalau boleh, kalau mampu sediakan. Kalau tak mampu beli rumah sewa. Rumah sewa kan. Rent and the own house. Kalau baru nak build up the marriage is dua-dua kerja pun tak ada masalah apa. Kau jangan fikir kau dah jadi isteri kau duduk rumah. Kalau ada anak tu tak ada masalah. Kau dah kalau rasa dah suami dah mampu untuk tanggung is okay. Kalau rasa untuk permulaan memang dua-dua kena kerja. Untuk lagi zaman sekarang ni. Zaman sekarang memang dua-dua kena kerja. Lain lah kalau suaminya setiap bulan bawa balik 20,000. Itu okay. Boleh lah. Jutawan. Tapi sekarang Nasha kerja dengan you? As admin lah. Apa-apa macam nampak saya dekat luar ni macam as depan sale marketing still okay lah. Untuk back jumpa orang, get close dengan orang, deal kan. Semua Nasha. Apa-apa kira about the money. And kalau kau nampak aku bukan okay, dia pegang duit dia. Kadang-kadang dia lah okay. Kadang-kadang duit lah. Cakap pasal aku tak ada duit, minta dia cash, ada cash. Sebab to be honest aku tak pandai untuk business. Aku punya account bank semua dia. Aku tak ada nak ambil tahu. Aku tak nak macam aku tahu macam mana nak keluarkan duit daripada. Sebab business punya yang aku pakai ni is ada sepatutnya dia punya proses dia request aku kena approve untuk keluar duit tu. Tapi dua-dua dia buat. Dua-dua account dia buat. So sebab aku tak nak ambil tahu sebab aku tak nak boros lah sebab duit. Takut buat kereta lagi takut buat kereta lagi. Still boleh. Buat kereta pakai gaji aku ya. Aku pun makan gaji. Makan gaji. Ya, still makan gaji Okay. Talent lah ni. The actor ni. Behind the scene semua yang kerja semua wife aku lah. Tapi untuk sekarang dia take a break lah. Dan aku handle A to Z lah. Stress tak? Stress. Tak, maksudnya kerja dengan wife stress tak? Tak boleh. Sebenarnya kalau kata aku kerja dengan wife dia macam mana aku jenis yang firm tau, yang straight. Satu kali salah maknanya macam aku tak boleh terima orang salah tau. Contoh salah bagi baju kat customer and lupa. Sama sebab aku niaga sampai saiz besar 15XL, 12XL. Lupa order. And waiting time 14 hari bekerja. Kau lupa order, kau nak tunggu lagi 14 hari. Tapi kadang-kadang aku termarah sebab aku firm. Aku termarah. Aku cakap kan benda tu pun tak nampak. Aku cakap kan banyak. Dan kerja is kerja, tapi dia ambil hati lah. Sebenarnya kalau aku tanya, susah lah kalau kerja dengan wife. Memang susah, tapi dia faham kita lah. Dah faham lah. Dia punya beza dia apa tahu? Kerja dengan orang luar, kalau kita marah, kita balik okay. Kalau kerja dengan isteri, marah, malam tidur luar. Tapi pada aku macam kalau kerja dengan wife macam aku, dia terasa, dia sampai efek kau balik rumah. Sampai balik rumah susah sebenarnya. Tapi
sebab bukan dia yang faham aku, tapi nak kita kena jalan dulu. Sebab aku sebelum ni ada staff, tapi staff sekarang aku dah terpaksa diberhentikan dulu. Ada some issue lah. Sebab sekarang aku jalan berdua, and after this lepas give birth dalam 2 bulan ni aku jalan seorang dulu ni lah. A to Z sebab seorang baru tahu lah dulu asyik nak barang wife. Mungkin ni semua ada hikmah. Tapi dia power lah, dia power. Sebab masa dia tolong aku tu, masa aku baru-baru start berniaga, baru-baru start business ni, dia tolong aku, dia still kerja dekat McDonald. Okay. And dia sorting all the order, naik bas, public transport, iPad kat sini, handphone kat sini, iPad kat sini, naik bas tau. Naik bas every day, naik bas. And lepas dia balik kerja, dia nak kena tolong aku sampai pagi, sampai subuh. Dia sampai JB dalam pukul 12 malam, 11 malam. And dia akan tolong aku sampai subuh, and dia tidur besok pukul 1 nak pergi kerja balik. Dia hasil sebab aku yang berhenti dulu. Aku berhenti dulu baru dia. Dua-dua kerja McDonald's? Ya, betul. Dua-dua kerja McDonald's Singapore. Aku berhenti dulu baru dia, and dia tolong aku. Kadang-kadang MC juga taklah sebab dia balik penat. Dia balik 11 malam, and then dia tolong aku sampai subuh. Sebab aku nak kena buat kerja berdua. Dia tolong aku sampai subuh. Lepas tu lepas subuh pukul 7, pukul 8 pagi baru tidur. Pukul 1 nak pergi kerja. Sebab tidur siang dan tidur malam ni lain. Dia kalau tidur pukul subuh tu badan tak restore properly tau. Betul. Rasa dia kepenatan dia tau. Tapi bila Joe cakap macam working with your husband or wife is very hard, right? I think we can attest to that lah. Betul lah. Macam korang berdua kerja. Kita berdua ni kerja ni tu. Betul. Dia kerja. Dia akan ambil hati sampai macam ni dah bukan waktu kerja. Kadang-kadang aku dah balik rumah, cakap diam. Aku tanya kenapa? Habis tadi kau marah aku. Tadi kerja. Tadi sebab aku kerja. Sebab aku yang firm. Masa kerja aku kerja pun firm. Sekira kalau dulu zaman aku management, kru-kru tu semua takut kat aku lah. Dia in management team kena ada yang dengan one firm, one playful untuk take back dia. Macam good cop, bad cop betul. Macam aku is the one yang firm. Aku firm. Aku cakap sekali je dia orang mesti ikut je. Habis macam tu, macam mana you pujuk wife you? Aku dia diam. Nanti okey sendiri. Okey sendiri. Pasal apa yang bagusnya apa? Pasal Nasha faham dengan Joy punya style of management lah. Orangnya macam mana lah. Kalau couple ni dia tak faham kalau dia macam ambil hati lama-lama tak faham, dia susah tau nak kerja. Betul. Kalau macam aku rasa kalau ex-staff aku rasa Nasha ni garang juga. Dia marah-marah, ex-staff dia still okay, faham kan. Okay, still accept lah dengan salah dia. Tapi kalau macam aku jangan marah. And Nasha pun cakap, kau kalau aku kerja dengan kau marah betul staff kau buat salah, kau tak marah. Tapi macam sekali je aku keluar perkataan, masuk sekali je aku marah, staff aku tu macam gitu tarik muka tak macam tarik muka. Itu aku punya firm Dia kalau staff maybe mungkin akan ambil hati dulu masa aku management berapa ramai resign. Sebab Joy. Sebab terlalu firm sebab aku firm sebab aku dah nampak apa akan jadi kalau benda tu buat salah. Pasal management. Future apa akan jadi. Apa akan jadi. Sebab tu aku firm. Tapi kadang dia orang tak faham. Dia orang akan faham bila kita brainwash kalau kau buat macam ni, itu Gen Z sekarang itu Gen Z sekarang. Kalau kau buat salah ni, kalau kita tegur dia, kita nak cakap kenapa tak boleh buat benda ni. Kena explain betul-betul. Explain baru dia faham. Kalau kau cakap ni tak boleh dah, macam kita tak boleh kan dulu kan. Tapi sekarang punya Gen Z, kau nak kena explain kenapa tak boleh, apa akan jadi. Baru terima. Baru faham bahasa. Kalau tak tu sekarang Sama lah kita kan, kita pun gaduh juga buat podcast ni. Don't think that we are just macam memang dalam depan kamera kita semua macam ini. Betul. Ke belakang tak habisnya. Lain. Tapi satu good thing I think that kita ni pada I ni rezeki lah dapat working together kan. Sebab kita ni married couple, but at the same time kita kerjasama macam in a business. So I feel like this having these two can really strengthen you as a couple. Kalau
apa-apa yang kesusahan tu kita kerja sama-sama untuk mengatasi kesusahan Yes, dia. betul. Kan? That's why I say it's stronger lah. Kalau you can overcome, you can faham your partner. Macam kalau wanita tu ambil hati memang biasa, tapi dia memang tahu pucuk lah, Alhamdulillah. Soft spoken weh. Soft spoken weh. Ya. So orang dia memang macam tu kan. Pasal ni kasih joke sikit Pasal apa tahu? Kalau let's say lah kalau Joy dengan Nasha tak work together, mungkin tak ada anak kedua. Kata lah. Dah strengthen kan. Dah kerja sama-sama walaupun ada marah-marah tu, dong tetap sayang lah dengan each other kan. Because you are both doing something together tau. You bina something together. Kalau untuk Joy dengan Nasha, you bina brand Joy ni. So kita bina podcast ni. So it takes a lot lah. It takes a lot of understanding, patience, and a lot of communication. And by doing that, sendiri akan strengthen the relationship. Yes. Right. So nak tanya sikit. Sebelum you start Joy Colony ni kan. Adakah perbezaan antara kau dengan wife kau bila lepas Joy dah this company baju ni dah fly lah. Ada perbezaan tak? Tak boleh cakap fly InsyaAllah. Alhamdulillah sekarang memang tak, Alhamdulillah lah dengan apa yang aku ada. Tapi kadang kalau kerja berdua ni bagus dia satu faham satu sama lain lah. Macam wife aku tahu aku tahu wife aku. And kadang-kadang ada benda yang aku fikir benda ni boleh pergi kan. Tapi wife aku cakap nanti tu bagus dia tegur nanti. And tapi ada satu benda yang kurang faham wife aku is dia orang ingat kalau berniaga macam berniaga ni dia fikir berniaga ni ada masa untuk family tau. Ada masa untuk family dan tapi kebanyakan macam aku selalu dekat kedai. Aku brainwash untuk apa semua baju yang korang tengok semua daripada idea aku lah. Kadang-kadang aku relax kat kedai, aku fikir cari idea kan. It just aku ada in-house designer tapi designer aku buatkan kerja is from my idea lah. Tapi wife aku akan cakap dulu kau ingat kau cakap apa? Kau nak berhenti kerja sebab nak ada family, ada masa dengan family. Tapi kena faham lah, kalau as business aku tak push, aku tak ada sale ni, tak jalan lah. Business tak maju nanti. Maksud dia macam kalau aku tak kerja tak ada duit. Bukan macam dulu aku macam kerja ujung bulan ada gaji ujung bulan ada gaji. Tapi sekarang aku tak kerja, aku tak ada duit, tapi aku nak kena put effort is 100% lah. Sebab sekarang aku tengah grow is just my brand. Aku belum ada manpower yang boleh jalan. Aku duduk diam, duit tu rolling, pusing kan. Sebab sekarang aku grow sendiri. Aku berdua. Jadi dia tak faham benda tu masa. Tapi selepas kita cakap dulu aku kerja end of the month aku ada duit sendiri, aku dah tahu berapa aku akan dapat. Tapi sekarang ni kau nak lebih kena put effort lah. Masa kalau orang cakap business lagi tak ada masa lah dengan family. Tapi kita mesti boleh curi masa, cuma bukan tak sebanyak melainkan kau dah duduk diam, kau orang bawah jalan rolling the money. Itu boleh. Tapi kita doakan lah diorang akan sampai ke tahap tu. InsyaAllah. Lagipun memang betul lah, in every in every business memang dia punya starting dia memang susah. Kan? Dia punya time you want to spend pun, and then Alhamdulillah, I think Nasha habis sekarang dia faham lah where all this is coming lah. Nasha memang dah faham lah, sebab aku cakap dia memang kuat lah. Dia one of the woman yang paling kuat lah dengan aku lah. Macam aku cakap, daripada aku buaya, daripada aku terduduk 2 kali bangun balik, dia ada pernah naik motor anak beranak. Anak beranak. Then sebelum aku start, aku ada cerita sebelum aku start berniaga ni, dugaan aku tu yang aku tidur kedai. And my son yang first tu memang duduk dekat KL. Duduk dekat KL, Shah Alam, my in-law jaga. So Nasha ni dia cuti setiap hari Senin. So aku punya management pula, aku nak kena apply cuti 1 month before. So kebanyakan Isnin memang aku request untuk cuti lah. Kita cuti sama ni untuk apa? Contoh Nasha balik kerja malam Ahad pukul 11 pagi macam tu, 11 malam. 11 malam dia balik kerja, aku akan terus shoot pergi KL. KL jumpa anak. And besok Ahad dia cuti Senin,
Isnin malam tu aku dah kena shoot balik JB. I think repeated 3 month 4 month macam tu, benda sama aku sampaikan aku dah tak larat bawa kereta, Nasha bawa micro sleep. Micro sleep and accident still okay, tak ada apa lah. And then next after 2 month 1 month macam tu bawa kereta, aku pula pergi accident lagi. Micro sleep juga. Accident langgar belakang and kita dah tak ada kereta. Sebab kereta dah rosak kan. Yang first dia boleh. Okay, yang second aku punya dah total dah tak boleh bawa lah. And then kita recovery back, ada motor. And anak aku kadang-kadang aku ambil pinjam kereta parent aku ambil bawa balik JB. Tak ada kereta ni, ada anak ada motor. Ada motor. And pergi mana-mana ada first if not wrong nak pergi check up anak aku lah. Naik motor pergi tiga-tiga lah naik motor and paling terasa bila satu hari yang first anak aku kena sawan lah. Kereta tak ada, apa tak ada, hantar anak aku sawan ni pergi hospital naik motor weh. Itu memang terasa. Memang terasa. Aku cakap aku sampai terfikir dugaan yang aku terima 4 month 5 month sebelum aku berniaga tu, masa tu aku dah content creator. Aku sampai buat satu video, aku cakap aku minta maaf dekat siapa yang aku pernah buat salah. Aku buat satu, aku lower down ego aku minta maaf. Aku buat satu video, aku cakap kalau aku pernah sakit hati orang, aku pernah buat orang sakit hati ke, aku pernah marah orang ke, aku pernah buat apa-apa ke, tolong maafkan aku. Sebab aku tak tahu, dugaan tu memang 4 month 5 month sebelum aku niaga rupa memang gila. Kau boleh maki-maki aku sampai duduk ni, aku cakap apa salah aku buat ni kan. Sampai tahap macam tu. And selepas apa benda jadi yang dugaan aku lalui tu, and sekarang aku berniaga, aku nampak memang Allah tu memang maha adil lah. Daripada aku start kahwin sampai aku sekarang ni, memang Allah tu maha adil lah. InsyaAllah. Memang dia punya jalan cerita dia memang dugaan dia betul-betul. Betul-betul memang dugaan betul lah. Kalau untuk aku temui benda tu, tapi untuk wife aku dia punya dugaan lagi berat sebab ni jodoh aku, tapi jodoh dia kenal aku, dia dugaan dia paling berat lah. Masya-Allah. For 8 tahun dah berkahwin ni kan. Apa yang you rasa is yang buat dia sangat istimewa ni, si Nasha ni, sampai dia boleh maafkan semua, dia boleh stick all the way. Apa yang rasa yang Nasha ada terhadap buat jauh ini? Aku tak pasti apa yang dia pandang kat aku, tapi mungkin dia fikir benda ni dia dah daripada aku tak ada apa sampai sekarang ni dia stay dengan aku. And benda tu yang dia fikir. Sebab kalau nak cakap dugaan dia dugaan dia macam yang previous yang korang tanya, aku pernah hilang 1 tahun tu. Hilang 1 tahun tu, hilang tak kontak hilang tak kontak aku. I don't know what happened to me. And masa tu COVID 1 tahun aku dekat Singapore. Aku tukar I change my phone number. I change my phone number. I deactive all my social media. And aku tak kontak sesiapa. Seorang tak parent aku ke apa ke. 1 tahun tu memang aku hilang. Member aku cari aku ke, memang aku tak ada lah. Wife aku pun aku tak kontak. Still the nafkah duit still aku hantar. And end of the month aku akan cakap duit dah masuk. Tak contact and dia memang dia boleh faham benda tu. Dia maksud dia boleh bertahan tu. Sampai dia punya down dia sampai kurus tu. Memang kurus betul lah. Takut depression. Depression dia punya depression tu memang ni lah. Sebab aku dengan dia, and aku tak tahu apa dia nak pergi mana, aku tak tahu. Aku tak ambil tahu. And dia cuba cari aku lari apa semua kan. 1 year. Lepas tu ada turning point, I don't know what happened to me. And aku cakap apa aku buat ni kan. Apa aku buat. Sebab dah jauh sangat ni. And aku contact balik. Aku contact balik and dia masuk Singapore. Bekerja. Dia tak pernah kerja Singapore, and dia masuk Singapore bekerja. And kita recovery back the relationship. And dapat rezeki tu, dapat baby Aulian tu dekat Singapore.
Masa COVID ni, the second year of COVID, dapat baby Aulian dekat Singapura. Masa tu baru aku terfikir, wife aku sendiri cakap, aku rasa sebab turning point tu wife aku cakap dia cakap, kalau kau nak tahu kenapa Tuhan tu tak bagi kita anak, kau bayangkan kalau kita ada anak, kau hilang setahun macam ni, apa jadi dengan aku? Wife aku cakap macam tu, apa jadi dengan aku kan. And aku rasa tu turning point yang aku recovery back relationship. First third month, 4 month dia masuk Singapore, aku dapat baby Aulian tu. Dalam 3 bulan 4 bulan macam tu dapat baby Aulian tu. Ingat dah happy lah sebab yalah 5 tahun kahwin tak ada anak kan. Tak ada anak dapat. And ingat benda tu dah happy. Okay, after 6 month dah okay baby. Check up, doktor pula cakap anakku Down syndrome. Allah. Dekat sebab kita private kan, doktor cakap dia straightforward lah, your baby a lot of problem lah. Dia cakap neck very thick, apa semua, it might be Down syndrome. Masa tu aku dah down lah. Masa tu wife aku pergi seorang sebab aku kerja. And wife tu aku record, dia hantar kat aku dah, aku bukan tak terima, orang cakap Bersyukur. terima, bersyukur and terima kadar tu, bukan tak terima, tapi kita first baby, lagi 5 tahun boleh ke aku jaga anak Down syndrome ni kan, terfikir kan. And lama lah kita nak recovery back. And aku hantar pergi check up, pergi Down syndrome check up everything. And kita berharap baby tu keluar normal lah. And Alhamdulillah keluar normal. Kau bayangkan sampai baby, doktor cakap you just have 2 option, you keep your baby or you abort your baby. And takkan aku dah abort je. Kau bayangkan kalau aku abort dulu kan, benda tu dah salah kan. Kau bayangkan abort and sekarang kau tengok anak aku sihat sempurna. Masya Allah. Memang banyak dia punya dugaan. Ya, memang banyak dugaan. Sebab tu aku cakap wife aku one yang kuat lah, power daripada A to Z. Masa kawan pun, masa aku couple pun belajar benda ni, kalau cerita orang cakap betul lah Joy. Aku pernah makan, aku minat Malaysia ni ada satu dulu cerita Mahathir Lawak Mega. Dia kelakar. And dulu social media ni tak explore sangat, ekstrim ekstrim sekarang kan. Dulu pun ada BBP ni, BlackBerry. BlackBerry. Itu the best lah, BBP. Tapi masa tu memang Astro ni one of the yang best lah. Kau tengok Mahathir Lawak Mega. Aku minat benda ni, tapi kita belajar mana ada Astro rumah sewa. Nak tengok kena kat kedai makan. And duit tak ada, dia mengharapkan duit parent kan. Okay, kau ada berapa, aku ada berapa, order 1 nasi goreng, satu take wise, share tengok Mahathir Lawak Mega. Sampai gitu dengan Nasha. Dengan Nasha. Masya Allah. Betul-betul dah ni air tak sempat minum, air tumpah pula. Dah duit gagal kan. Tapi korek-korek lagi, ada siling lagi, order ais kosong. Okay, 50 sen. Sampai dulu masa birthday, tak silap aku, birthday aku, ini paling romantik. Aku bukan lelaki yang romantik lah, tak ada. Aku bukan. And dia punya romantik sampai birthday aku dulu, dia ada satu park ada macam tempat bumbung, orang panggil rooftop. Rooftop, tempat jogging lah, tempat jogging. Kan ada tempat duduk, ada bumbung. Dia prepare tempat tu, masak sendiri dari rumah, masak steak lah. Masak steak, prepare tempat tu jadi cantik. Dia buat seorang and buat letak lilin, candlelight tempat tepi tasik kan, buat sendiri seorang. Telefon member aku, dia cakap suruh hantar situ lah, lepak situ. Rupanya dia surprisekan macam tu, sampai tahap macam tu lah. Nangis tak? Aku tak ada lah. Aku tak tahu lah. Aku je dia macam kita appreciate, tapi untuk tak romantik untuk tak ada lah. Tapi bila teks cakap terima kasih lah, ada rasa kasih sayang dia. Ya betul. Sebab dia faham aku lah macam mana. Aku macam tu lah. I think memang kita kena faham each other punya inilah. Okay, sebelum kita akhirkan ni episod ni, apa kata kita tinggalkan message untuk your wife, jadi dia boleh dengar ni, pasal dia nak bersalin kan. So, apa-apa you nak kata to your wife yang akan mendengar episod ni, insyaAllah, you katalah, silakan. I kasih time.
Okay. Okay. Alright. For the first, terima kasih to my wife Nasha Hashimi. I think daripada kawan I think kawan dah kenal 8 tahun, kahwin pun 8 tahun. 10 tahun lah kawan yang kahwin 8 tahun. Selama 18 tahun ni aku nak minta maaf dengan apa yang aku buat dekat kau selama ni. And macam aku cerita tadi, dah 8 orang walaupun 8 orang dah kantung macam tu, kau still accept aku. Kau ada daripada aku zero, daripada aku tak ada apa, and kita grow up sama-sama. Terima kasih banyak dengan apa kepercayaan kau bagi pada aku. Walaupun ada satu hari tu kau cakap dah hati dah tawar. Aku sendiri rasa lah macam mana perempuan hati dah tawar. Kau nak build up balik benda tu bukan senang tau. Bukan senang. Sebab kalau kau tengok kan, macam perempuan jealous tu memang tak lari daripada perempuan lah. Sebab dia faham lah benda tu. Kalau tak dia tak jealous, kalau dia tak jealous, kau sebagai lelaki kau continue benda tu kan, lama-lama dia akan jadi lain lah. So aku nak gunakan peluang ni nak cakap terima kasih dekat wife aku sebab terima aku seadanya daripada zero. Sekarang pun alhamdulillah dengan sukses. Nak kata cukup tu, alhamdulillah cukup makan, pakai, aku boleh tanggung kau. And untuk baby kedua ni, semoga Allah tu pemudahkan urusan kita berdua and panjangkan hubungan kita selama ni. Aku akan ingat macam mana kau hargai aku lah daripada aku zero ni. Walaupun kadang-kadang aku still degil, tapi aku takkan ulangi benda yang benda bodoh yang aku buat selama ni lah. Sebab apa yang aku hilang setahun tu memang benda bodoh yang aku buat lah. Sebab aku tak hargai wife aku. And sebenarnya masa aku hilang setahun tu macam-macam dugaan jadi aku. Tapi aku tak terfikir macam redha wife tu doakan tu. Satu doa ibu, doa isteri tu memang tak ada hijab tu. Tak ada hijab kan. Kadang aku hilang setahun tu, aku macam-macam dugaan. Aku cakap pasal macam-macam jadi. Rupanya aku lupa bini aku. Aku lupa bini aku. Dan nasib baik turning point yang dia keluarkan lah ayat tu. Dia cakap kalau kau tahu kenapa kita tak ada anak, sebab kau lah kan. Kalau kita ada anak, kau hilang macam ni, apa jadi kan? Tu turning point. So terima kasih lah. Harap dengan anak kita yang kedua ni dapat besar lagi keluarga kecil kita ni. And semoga dipermudahkan lah urusan. Aku minta maaf sebab give birth aku tak nak masuk. Takut. Yang first pun aku cakap doktor nak saya masuk. Doktor nak pening tengok saya pensan dengan wife saya tak bersalin. Tak, doktor nak carry on. InsyaAllah semoga ni dia punya give birth March. Tak sabar ni. Kita doakan semua yang terbaik pada Joy dan juga pada Nasha. Moga keluarga mereka selalu diberkatilah. Betul. Dan dilindungi oleh Allah. Betul. Bisnes pun makin maju insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Joy kerana sudi datang kepada studio kecil kami dan share tips-tips perkahwinan. Tapi yang tak tipu, dia memang suka masak. Dapat rasa lah masukkan sikit lah. InsyaAllah. Apa ayam gunting? Ayam gunting. Cuba InsyaAllah. Terima kasih Joy. InsyaAllah kita selalu doakan kau lah for your business and for your family lah. So aku nak guna peluang ni untuk cakap to Temasek people, terima kasih sebab terus support karya aku walaupun aku foreigner dari JB, and korang terus support. Terima kasih banyak. And apa yang, kalau korang tahu aku buat lucky draw ni. Siapa beli 3 like, aku bagi 20 gram gold bar. The first prize is 20 gram gold bar, second is Apple Watch, and third is iPad. Aku buat benda ni, aku spend a lot money, and aku nak pay back sebab support daripada orang Singapura lah. Kita pay back, and insyaAllah. Amin. Terima kasih banyak semua yang supporter aku, and
yang terus support aku. Panjang cerita, kalau sebabkan supporter ni yang aku masih ada kat Singapura. InsyaAllah. Betul. Betul. Kalau nak order baju Joy, boleh pergi dekat Instagram atau TikTok. Atau TikTok. Feel Lovely, and they have the link or phone number. Can through boleh Roger. Korang kalau nak pergi kedai pun boleh dekat seberang kan? Betul. Ada physical shop. Ada physical shop dekat JB. Boleh waste tapak corner, opposite ada building warna kuning. Dekat bukti tu boleh nampak kedai aku. Okay. Tu kalau nak beli baju Joy. Kalau nak buat rumah, buat rumah, contact Your Renovers Ya, at 83837879. jangan lupa untuk menggunakan promo code OutsideIn untuk mendapatkan either air purifier, water dispenser ataupun massage chair. Betul. Okay. Jangan lupa Your Renovers can be trusted. And with that, let's wrap it up. Alright, thank you so much for listening to this episode. Don't forget to follow our TikTok, our Instagram, and don't forget to rate our Spotify and subscribe to our YouTube. Okay? Yes. And we'll see you guys next week. Until then, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.